Moshi guys, welcome back to Overthinker. Yeah, aku dah tahu, aku lama gila tak buat video. Well, the reason is my life last year was a mess. Tahun lepas aku agak berantakan sikit. To be honest, company yang aku kerja tu ada masalah kewangan, and then dia terpaksa release some stuff. Most of you guys tak tahu yang aku adalah videographer, also video editor. Ada juga yang tanya macam mana aku set up kamera, set up ni. Bagi aku personally, untuk YouTube, untuk social media, dia tak ada role. Lagi baik, lagi senang audience untuk faham konten yang kita cuba sampaikan. Bukan macam dah imagine dalam fikiran aku nak macam mana channel aku. So aku dah bayangkan macam mana bentuk YouTube channel aku nak buat. Sebab aku ni more into filmmaking, more into storytelling. Dan aku akan try shape YouTube channel ni untuk lebih filmatic, dan aku harap korang boleh setia and stay bersama dengan aku going through this journey. Mesti korang bayangkan macam mana someone tu boleh beruntung. Macam mana kalau someone tu dia kemalangan banyak kali, tapi dia terselamat pun banyak kali. Cerita yang aku nak cerita ni adalah mengisahkan seorang lelaki yang berasal daripada Croatia, selalu terlepas daripada kemalangan dalam bentuk yang tragis, tapi berulang kali. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali pun, tapi berkali-kali. So, orang macam ni kita nak panggil macam mana? Nama dia Frank Sella. Anyway, lelaki ni bersikap lembut dan bekerja sebagai cikgu muzik. Seumur hidup dia ni umpama macam roller coaster, susah nak sebut. Selalu di atas pagar di antara ajal ataupun terus hidup. Januari 1962, Frank tengah fikir pasal perniagaan dia, dan dalam perjalanan ke kedai, dia ada dalam kereta api. Jadi, bermulalah nasib malang dia yang pertama. Bahagian kereta api yang dia duduk tercabut dari landasan. Jadi, singkatkan ceritanya, kereta api yang dia duduk dalam tu terjunam ke dalam gaung yang sempit dan mendarat dekat sungai yang berais. Penumpang-penumpang semua bertungkus lumus selamatkan diri diorang daripada kereta api yang karam tu. Cuma Sella saja yang berjaya ke pantai sebelum ditarik naik oleh orang yang jumpa dia. 17 penumpang mati lemas dalam kemalangan tragis tu, sedangkan Sella cuma patah lengan dan sakit hipotermia. Itu kemalangan pertama Frank. So aku nak bawa korang go through 6 lagi kemalangan dia yang lain. Berapa banyak? 6 kemalangan dia yang lain. Selepas secara ajaibnya Frank Sella selamat dari kemalangan tu, Sella boleh dikira bertuah lah sebab dapat teruskan kehidupan dia. Dia sifatkan kejadian tu sebagai kejadian malang biasa. Tapi setahun lepas tu, ibu Sella sakit. Sella dah tak nak naik kereta api. Dia dah tak boleh percaya kereta api dah. Tolong, please. That's it, man. Don't want anymore. Jadi dia naik kapal terbang. Sella tak pernah naik kapal terbang, jadi dia agak khawatir sikit. Nak tak nak, dia kena juga beli tiket daripada Zagreb ke Rijeka. Tempat flight paling awal. Disebabkan terlalu paranoid, Frank pujuk cabin crew benarkan dia duduk dekat tepi tingkap dan duduk di sebelah pramugari. Makan besar, Mbak. Malangnya, dalam beberapa minit sebelum mendarat, pintu belakang pesawat tu tiba-tiba terbuka. Jadi, korang dah boleh bayangkan betapa tinggi tekanan udara antara dalaman dan luaran kapal. Sella dan cabin crew semua berterbangan keluar. Tak ada siapa tahu apa yang jadi pada nasib pramugari yang terbang keluar tu. Mungkin jatuh ke dalam laut ataupun bertemu ajal. Tapi Sella secara ajaibnya dia selamat sebab dia jatuh ke timbunan jerami. Cedera ringan je. Cukuplah dengan 2 kemalangan dalam hidup dia. Dia dah tak larat lagi dah nak menanggung perasaan risau kalau mungkin dia kali ni akan mati. Tapi tak. Sebabkan hidup ni bukan ditentukan oleh manusia. Sella tetap tak dapat mengelak. 4 tahun selepas tu, Sella berulang kali naik bas tempatan untuk pergi ke kerja. Tiba-tiba bas tu terbabas masuk sungai. Sella berjaya berenang dan lari daripada bas yang nak karam tu. Dia selamat. Cuma luka sikit lah dengan lengan dia terluka. 4 orang lain tak bernasib baik. Sella be like, come on, semua benda buruk ni jadi sebab aku kongsi kenderaan dengan orang lain. Stop. Aku rasa aku nak beli kereta. Sebabkan takut berkongsi nasib dengan orang lain, Sella tak perasan. Dia fikir nasib tu datang pada kenderaan yang dia kongsi. But actually nasib buruk tu melekat pada dia, bukan pada orang lain. Pada tahun 1970, masa driving kereta dia sendiri, tiba-tiba pula kereta tu boleh terbakar dan meletup. Jadi bila Frank drive kereta tu, terus
melilau lah, kiri kanan macam ular, terus masuk ke dalam sungai. Boleh dikira untunglah sebab dia dapat menyelam untuk selamat. Selak sekali lagi berjaya melarikan diri daripada bangkai kereta yang terbakar. Sekali lagi tak alami apa-apa, lebih daripada luka kecil. Kemalangan itu lagi sekali jadi lepas 3 tahun kemudian. Tiba-tiba kereta yang Selak beli lagi sekali meletup, terbakar secara spontan. Dia menyelam lagi untuk selamatkan diri, still dengan kesan luka yang ringan. Tuhan bagi Frank ni hidup tenang selama 22 tahun ni. Tahun 1995, Frank melintas di jalan, tiba-tiba ada bas langgar dia. Dia selamat sekali lagi dengan kecederaan yang sikit. Cerita ni makin lama makin mengarut. Even aku cerita pun aku macam dah tak boleh terima dah. Dia punya kesahihan berlogik ke tak, mari kita tengok sampai habis. Setahun kemudian, Frank memandu di jalan sempit kawasan Gunung Croatia. Tiba-tiba satu rak PBB besar lalu tepi dia. Apa lagi, Selak mengelak, melencong kereta dia, lalu terjunam dari tebing gunung masuk ke gaung. Tapi yang best ni, Frank selamat. Dia sempat lonjak keluar daripada saat akhir. Dia cengkam dahan pokok dan terus angkat diri dia selamat. Cuma kereta dia yang rempuh tanah ke bawah meletup. Itulah last nyawa Selak diuji. Siapa sangka lepas kemalangan berkali-kali tu, Frank menang loteri 600,000 pound sterling. Bila ditemu bual wartawan antarabangsa, Selak kata ada 2 cara je orang nak tengok dia. Sama ada dia lelaki yang paling malang atau dia lelaki yang paling bertuah. But dia prefer yang kedua. Beruntung atau tak, pelbagai tragedi yang timpa dekat dia, dia dah semakin kurang kawan. Semua orang di sekeliling dia dah teragak-agak nak naik kereta dengan dia, even nak naik bas pun dengan dia, atau nak dekat dengan dia. Ramai orang berhenti jumpa saya sebab saya ni bawa malang. Hingga kan ada satu jiran tu komen, okey, macam ni lah kalau nak bagi tahu, kalau Frank tempah tiket flight atau bas dengan saya easily akan cancel tiket tu. Aku percaya ramai yang tak percaya apa yang aku cerita tu. Somehow macam it's too good to be true, yang cerita ni sebenarnya real, diceritakan daripada zaman ke zaman. But ada lubang dalam cerita tu. Tak mungkinlah ada orang selamat dari aksiden. Dia seorang saja yang selamat. Frank ceritakan kisah pengalaman dia hampir mati berkali-kali dalam temu ramah dengan surat khabar The Telegraph dan also the media lain. But thanks to the sensational news yang pasal dia menang loteri terbesar tu, ramai orang dah cuba korek kesahihan cerita dia. Orang dah boleh tahu dah tahap mana betul ni. Tapi peliknya, bila dia ceritakan semua benda tu, tak ada rekod yang mengatakan mana-mana flight terhempas tahun 1963 atau kereta api terputus tahun selepas tu. Pendek kata, tak ada rekod lah yang boleh mendokumentasikan kejadian sebenar yang Frank ceritakan. Yang dalam interview dia dengan BBC, Selak kata dalam surat khabar, tahun pertama dia kemalangan sebenarnya 1957. Siapa kata 1962? Dan kemalangan tu pula dengan bas, bukan dengan kereta api. Sama ada wartawan BBC yang salah tulis ataupun Frank yang salah sebut. Pasal bagaimana dia ceritakan kisah dia menang loteri pun tak konsisten. Bila The Telegraph interview dia pada tahun 2003, dia kata dia dah main loteri bertahun-tahun sampai akhirnya dia menang. Tapi kali kedua Telegraph interview dia, tiba-tiba dia kata itu kali pertama dia menang. And bila dia menang loteri tu, dia demakan hadiah tu ke amal kebajikan. Kejadian Selak yang luar biasa melarikan diri dari kematian yang banyak kali tu pun kuat meragukan. Selak klaimnya dia survive lepas jatuh dari flight tanpa langkah keselamatan. Kita tak boleh nak hukum Frank tu menipu atau tak, sebab mungkin cerita dia bercampur dengan mitos yang dia reka sendiri supaya dia nak nampak megah. Mungkin dia terlepas some detail yang sebabkan isu bila ceritakan balik kisah tu lagi sekali, benda tu dah tak konsisten. Atau ada pihak yang sampaikan cerita dia tu salah faham, and then cerita tu dah hilang rasa asli lah, macam perencah adabi gitu. Meskipun ramai yang ragu-ragu dengan dia, kawan-kawan dia, family dia tetap berpegang dengan cerita Frank. Diorang yakin sebab masa tu diorang dekat dengan Frank dan percaya yang stigma yang Frank ni pada mata diorang malang. So, kalau betul Selak memang lelaki yang bernasib malang yang paling bertuah kat dunia ni, memang best lah penamat ni. Suddenly after 70 years dia menang loteri. Cerita pengalaman yang hampir mati ni dia cerita berulang kali. Yelah, kalau betul, it might be the greatest story ever told, or just a dumb and interesting tales to tell. So guys, betul ke apa yang agak-agaknya Frank salah ceritakan? Apa pendapat korang? Berapa kali pun kita boleh selamat kalau kita accident? Benar atau tak? Somehow kita tak ada jawapan lagi. Guys,
subscribe to this channel, like and share, tekan notification bell for the best update. See you guys in the next video. Sayonara.